Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik si Allah dan sahabat semua pada pagi ini, insya-Allah untuk kita meneruskan usratuna. Dan saya ucap jazakumullah khairan katsira kepada semua yang melapangkan masa bersama dengan kita pada pagi ini, insya-Allah. Liza Amani, Busu Rosnah, Azlina Nina, Nurin Mahmud, Taliha Hassan, Indi Utara, Nur Haimah Zainal Abidin, Maz Najwa, Rosnah Rafar, Nur Halinda Hussein, Wan Fazidah, Muhammad Abu Talib, Nuraini Esa dan semualah, insya-Allah. Dan juga kepada sahabat-sahabat yang mengikuti di TikTok, mudah-mudahan pertemuan kita akan mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Pagi ini hari Rabu, Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin, Salih alaihi Muhammad, dan kita berada pada bab yang baru, bab ke-72. Bab 72, bab pengharaman sombong dan bangga diri. Bab diharamkannya sombong dan bangga diri. Ini penting untuk kita belajar ni. Belajar buang sombong. Bukan tunggu kaya jadi sombong. Bukan tunggu jadi hebat jadi orang sombong. Allah benci kepada orang kaya yang sombong. Tapi Allah lagi benci kepada orang miskin yang sombong. Dalam miskin, sombong lagi. Allah benci kepada Salih alaihi Muhammad, orang kaya yang kedekut. Allah lagi benci kepada orang miskin yang kedekut. So maksudnya sombong dan kedekut ni bukan ada pada orang yang ada sesuatu. Dia juga boleh ada kepada orang yang tak ada. Allah benci kepada orang Salih alaihi Muhammad, alim yang sombong. Tapi Allah lagi benci kepada orang yang jahil yang sombong. Allah benci kepada orang yang Salih Muhammad, yang soleh yang sombong. Tapi Allah lagi benci kepada orang yang jahil, yang tak reti, Salih Muhammad yang sombong. Kalau jahil dia sombong tak apa lagi. Yang soleh pun dah sombong juga. Lagi Allah tak suka. Jadi kita nak tengok hari ini, tuan-tuan, dalil-dalil berkaitan dengan pengharaman kepada kesombongan. Dan kita nak tengok juga Salih Muhammad kesan-kesan daripada orang yang sombong. Allah berfirman, dia dalam kitab Riyadhus Salihin ini, pengarang kitab kita Imam Nawawi rahimahullah taala, sebelum dia nak masuk satu-satu bab, sebab kitab ni kitab hadis. Kitab Riyadhus Salihin ini kitab hadis. Ada lebih 2000 hadis. Tuan-tuan nak jadi orang yang kata Nabi SAW, man hafdha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athallahu yawmul qiyamah minal fuqaha wal ulama. Siapa yang menjaga ataupun menghafaz 40 hadis min amri diniha, daripada urusan agamanya, di kalangan umatku, kata Nabi, yang menghafaz 40 hadis ya. Hafaz ni maksud apa? Hafai, belajar, beramal. Hafai, belajar, beramal. 40 hadis ya. Min amri diniha, daripada urusan agamanya, maka ba'athallahu yaumul qiyamah, akan dibangkitkan nanti dia yaumul qiyamah, minal fuqaha, daripada kalangan orang-orang faqih, wal ulama, dan alim ulama, walaupun dia bukan alim ulama. So, ingat dulu waktu duduk mengaji kat sekolah Alawiyah dulu, pulun apa yang 40 hadis pasal nak jadi utuk wali. Kata, siapa nak jadi wali Allah apa yang 40 hadis. Kita punya pulun tapi tak jadi wali ya. Akhirnya jadi wali katlah, wali nikah ya. Dekat tu jelah. Kan, Salih Muhammad. Banyak lagi beberapa dalil-dalil hadis-hadis kelebihan orang-orang yang menghafaz 40 hadis daripada Imam Nawawi, daripada tuan-tuan boleh tengok dekat mukadimah dia ada. Kalau tak salah saya ada dekat mukadimah 40 hadis Imam Nawawi ni. Kalau tak salah saya, mukadimah Imam Nawawi. Ada tak? Tak ada hadis tu.
Ingatlah saya. Tak apalah. Jadi subhanallah sebab tuan dalam buku, dalam kitab ni, dalam kitab Riyadhus Shalihin ni ada salih ala Muhammad 2,000 hadis. Oh bukan ini. Dalam syarah 40 hadis Imam Nawawi rahimahullah kitab Al-Wafi. Dr. Musafa Bura. Al-Wafi Dr. Musafa Bura ada. Dia petik beberapa hadis tentang salih ala Muhammad, kelebihan menghafaz 40 hadis. Antaranya ba'athullah yang dia akan dibangkitkan di hari kiamat di kalangan alim ulama dan fuqaha. Ada satu riwayat yang lain dia akan diberi pilih, dia pilih untuk masuk mana-mana pintu syurga yang dia suka. Itu walaupun hadis-hadis tersebut hadis-hadis yang dhaif kata Salih Muhammad ulama, namun Salih Muhammad dia mempunyai kelebihan orang yang menjaga 40 hadis. Sebab tu diamalkan oleh banyak ulama yang himpun 40 hadis. Imam Suyuti, Imam Jaluddin As-Suyuti rahimahullah taala, Salih Muhammad, dia menghimpunkan 40 hadis Imam As-Suyuti. Bahkan Imam Nawawi sendiri pun menghimpunkan 40 hadis. Matan Arba'in Nawawiyah 40 hadis Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan banyak ulama-ulama himpun 40 hadis sebab nak mengambil kelebihan daripada 40 hadis. Ni tuan-tuan ada 2,000 lebih hadis. Tuan-tuan satu hari hafal satu hadis. Satu hari hafal satu hadis. Satu hari hafal satu hadis. 2,000 hari dapat 2,000 hadis. Kan? Saya bersungguh nak mengkhatamkan Salih Muhammad Riyadhus Shalihin ini sebab nak dapat barakah untuk beramal dengan hadis-hadis Nabi SAW ceritakan tentang Salih Muhammad, kelebihan orang yang menghafaz, mengajak, belajar hadis. Allah akan ceriakan wajah, Allah akan ceriakan wajah orang yang Salih Muhammad mengajak ilmu-ilmu hadis. Wajah jadi wajah ceria, cerah wajah, manis wajah. Salih alaihi Muhammad. Lagi tak ada orang yang paling patut disebut waliullah, kata Imam Ahmad kalau tak salah saya, selain daripada orang-orang yang mengajak hadis. Salih alaihi Muhammad. Dan subhanallah Salih alaihi Muhammad, dan orang yang paling banyak berselawat ialah orang yang mengajak hadis. Pasal dia duk sebut Nabi berapa kali duk sebut. Jadi dia banyak. Bila orang yang mengajak hadis dia berselawat, maka orang yang belajar hadis juga tumpang selawat. Sebab bila disebut nama Nabi, maka dia kena selawat. So maksudnya banyak kelebihan bila kita duk belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya walaupun kitab Riyadhus Shalihin ini kitab hadis Salih alaihi Muhammad, tetapi Imam Nawawi dia akan memulakan setiap bab dia tu dengan petikan-petikan Al-Quran yang sesuai dengan tajuk. Antaranya hari ini kita bincang tentang bab diharamkan sombong dan bangga diri, bab ke-72 Imam Nawawi rahimahullah taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di muka bumi, dan kesudahan. Yang baik itu ialah bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan buat catatan surah Al-Qasas. Salih alaihi Muhammad, surah Salih alaihi Muhammad Al-Qasas ayat ke-83. Ayat ini tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ada perkataan la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada. Ada dua sifat yang sifat ni Allah tak jadikan akhirat, Allah tak jadikan kebaikan akhirat untuk orang yang ada dua sifat ni. Akhirat dia kena pi tak? Dia kena pi juga, tapi kebaikan akhirat dia tak dapat. Apa dua sifat yang
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah tak mau dan Allah tak jadikan kebaikan akhirat kepada dua sifat ni. Yang pertama, salli ala Sayyidina Muhammad uluwan. Ataupun salli ala Sayyidina Muhammad al-ulu. Al-ulu bermaksud al-kibir. Al-ulu sama juga dengan al-kibir, maksud sombong. Orang sombong, Allah tak mau. Allah tak jadikan kebaikan akhirat tu kepada orang sombong. Yang kedua, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fasad. Apa maksud al-fasad? Al-fasad ni maksud rosak. Tapi sebenarnya dia adalah maksud al-ma'asi. Al-ma'asi. Al-ma'asi maksud apa? Orang yang buat maksiat. Orang yang buat maksiat. So dua sifat ni Allah tak jadikan kebaikan akhirat kepada mereka ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang meninggalkan dua sifat jahat ni, sifat sombong ni, maka Allah jadikan kebaikan akhirat untuk dia. Nak kena belajar lah. Nak kena belajar buang dua benda ni. Yang pertama, buang sifat al-kibir, sombong, besar diri. Antara sifat sombong ni ialah Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, dia tak boleh nak menerima kebenaran. Dia duduk, dia tak boleh terima kebenaran. Orang tegur dia, orang nasihat, dia tak boleh terima. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu di antara tanda dia. Dan tanda yang lain, dia ni melihat orang tu semuanya rendah lebih pada dia. Bukan maksud dia tinggi, bukan sebab dia tu tinggi. Sebab dia berasa diri dia tinggi walaupun dia rendah. Tuan-tuan tahu tak? Orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang punya talent kepimpinan yang hebat, biasanya rendah. Biasanya dia tu rendah. Adolf Hitler, dia punya hebat, dia punya apa? Dia punya apa dia panggil tu? Diktator dia. Kepimpinan dia sangat dahsyat. Dia orang rendah. Lagi siapa lagi? Sallallahu alaihi Muhammad. Dr. Mahathir. Tak tinggi sangatlah. Kan? Tapi semualah kadang-kadang yang punya ni, orang yang ni, dia rendah tapi dia punya, dia rasa dia tinggi, dia rasa dia hebat, dia pandang orang rendah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dua sifat. Al-ulu ialah al-kibr, sallallahu alaihi Muhammad, dan al-fasad, al-fasad ialah al-ma'asi, iaitu orang-orang yang biasa melakukan kemaksiatan. Ini dua sifat yang perlu ditinggalkan, dan siapa yang tinggal sifat-sifat ni, maka dia akan mendapat kebaikan nanti di akhirat. Allah akan bagi pada syurga. Dan sallallahu alaihi Muhammad, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-37. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Surah Al-Isra ayat 37, yakni angkuh ke, sombong ke, macam mana berjalannya orang-orang hebat yang punya segalanya dalam dunia ni. Sekali-sekali pun tuan-tuan sekalian tak akan menembusi bumi dengan kesombongan. Ni bumi yang besar ni, hang besar hebat terang mana pun, hang tak akan boleh berjalan tembus daripada belah ni pergi belah sana dengan kesombongan. Maksudnya banyak benda lagi dalam dunia ni yang dia tak boleh nak buat pun sebenarnya. Saya Muhammad, dia nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat, kalau tak ada Allah bagi dekat dia kekuatan. Kalau Allah tak bagi dekat dia orang yang membantu dia, dia tak boleh nak sampai ke satu tempat tu. Sombong terang mana sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad.
Dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung, yakni dengan kesombonganmu itu sekali-kali kamu tidak akan mampu untuk menyamai atau melebihi ketinggian gunung tu. Lu sombong sangat. Berasa tinggi teramana sangat. Tengok gunung tinggi mana. Masa kamu boleh tinggi tu, kecil tek yang kita ni. Dan tengok dia buat perbandingan dia antara Allahumma salli ala Muhammad, matahari, besarnya matahari. Planet bumi ni kecil. Dengan planet Marikh pun dia dah kecil. Ada planet dalam kita punya tu yang paling besar, planet apa? Betul ya? Betul kan? Ni saya pegang betul ya ni. Planet tu. Planet antara planet yang paling besar sekali planet matahari lah. Matahari yang paling besar sekali dalam sistem suria tu. Masuk mai bumi ni tu kecil je. Dengan matahari tu, kalau tak ada matahari tu, hilang dia, tenggelam. Disebabkan besarnya matahari. Itu pun dekat dunia ni, kita ni, Sallallahu Alaihi Muhammad, kita ni tak pernah menjelajah habis setiap inci dunia, tak sampai. Duk pusing Bukit Aping sama gagah. Pusing Bukit Aping sama gagah. Tu pun berasa gagah sangat. Berasa gagah sangat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya kalau matahari besar tu, bumi tu sampai macam pasir dibandingkan dengan matahari tu, kita tu besar mana? No? Tu tak kira lagi yang alam ni dengan galaksi-galaksi. Ada ribuan galaksi. Ni yang macam ni, kita ni ada matahari, ada planet-planet cuci yang putar-putar tu, galaksi-galaksi tu. Dalam alam ni ada beribu lagi galaksi ni. Yang matahari paling besar tu, yang bumi sampai tinggi besar pasir tu, yang kita sekarang ni ada galaksi-galaksi dan ada planet yang lebih besar lagi daripada matahari. Yang daripada topong yang boleh nampak macam bintang tu. Tu planet yang lagi besar lagi daripada matahari. Subhanallah Zaiman. Maksudnya kita ni besar apa nak abang tak tahu. Debu tak juga. Bukan debu No? Bukan debu. Tu pun sudah sombong lah. Macam budak lah. Betul lah. Bola pimpong, bola sepak tu matahari, bola pimpong, kacang. Tu dia. Tu sombong apa? Kita ni debu pun tak ada kan. Tu tak kira besar. Malaikat Jibril alaihissalam, Nabi SAW pernah tengok malaikat Jibril. Tengok-tengok ke langit waktu Allahumma salli ala Muhammad, peristiwa turunnya surah Muhammad, ya ayyuhal muzammil. Dia tengok-tengok ke langit, malaikat Jibril nampak, tengok daripada hujung sana, tengok hujung sini, tengok hujung sini, penuh ruang ni. Bukan banyak, satu je malaikat Jibril. Itu pun sallallahu alaihi Muhammad, dia hanya buka satu sayap daripada 300 sayap dia. Dia 300 belah ni, 300 belah ni, dia 600 sayap malaikat Jibril. Dia buka satu je hari tu, dah penuh. Ni seluruh ufuk ni. Sampai tak nampak ni, semua terlindung dah. Hanya buka satu sayap daripada 600 sayap dia. Malaikat Jibril kata, besarlah malaikat Jibril alaihissalam, masya-Allah. Jangan kata lagu tu, ada lagi besar kata malaikat Jibril. Apa dia? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ni besar mana? Malaikat Israfil sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia ada 1200 sayap. So kalau tadi malaikat Jibril ada 600 sayap, malaikat Israfil lagi besar. 1200 sayap sekali ganda. Banyak daripada malaikat Jibril. Tapi
Kalau malaikat Jibril buka 600 sayap dia, dia hanya akan duduk di bawah satu sayap malaikat Israfil. Tu. Duduk bawah satu sayap malaikat Israfil dia. Yang ada 1200 tu, malaikat Jibril buka semua 600 sayap dia. Dia bawa duduk bawah satu sayap malaikat Israfil. Maksudnya berganda-ganda lagi besar. Kalau dia ada 1200 sayap tu pun dah sebesar sekali ganda daripada malaikat Jibril lah. Tak, lagi besar. Dia kata, besarnya malaikat Israfil. Jangan kata lagu tu. Ada lagi besar. Malaikat pemikul arash. Allah sebut ada 8 malaikat pemikul arash. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dia ada 2400 sayap. Dan kalau dibuka 1200 sayap malaikat Israfil, dia duduk di bawah satu sayap malaikat pemikul arash. Ada 8. Nak bayang besar mana tak tahu. Salih Sayyidina Muhammad. Itu besarnya para malaikat. Tapi tak pernah sombong Allah. Tak pernah sombong. Kita ni yang tak ada apa-apa ni. Sayap pun tak ada. Agak perlu hidung yang panjang. Tapi sombonglah. Ya Allah. Sombong. Waktu bila kita tengok tu kata Tok Guru Salih Semat. Apa sombong apa? Usung taik merata. Ya, pergi mana pun usung taik tu. Usung taik dalam perut. Ya, maksudnya kan. Usung kotak dalam perut tadi. Tu nah. Waktu cakap action. Cakap besar. Tak diri besar. Sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Jadi Allah perli kita. Allah perli orang sombong ni dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 37 tu. Apa bawa besar terang mana pun, berasa hebat terang mana pun, tak pernah nak menembusi bumi pun. Nak tembus bumi pun tak boleh. Kata Usaimat, tak naik sampai setinggi langit. Setinggi apa? Setinggi gunung. Sombong, jadi besar gunung. Ultraman, jadi besar gunung. Bolehlah padahal nak sombong pun, jadi Ultraman. Allah Usaimat. Tu pun saya lawan sikit, tenang. Dia menyala merah tu, dia jadi kecil balik. Tak nak sombong tahu mana apa. Yalah, sebab sombong kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman lagi, salli ala dalam kitab dalam As-Sahih, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bainama rajulun yamshi fi man kana qablakum wa alaihi bardani yatabakhtaru fihima idh khasafa Allahu bihil ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ini tu saya duk cari dan memang tak ada. Ini dalam buku rujukan saya ni. Dalam As-Sahih menyebutkan ketika seseorang berjalan di antara orang-orang sebelum kamu dengan mengenakan dua kain, dia pakai pakaian yang hebat, dia berburdan, dua helai kain, maksudnya bukan sekat selai kain ni, pakai berlapis lagi ni, pakaian kesombongan dia lah, jalan di celah-celah orang dan menyombongkan diri dengan keduanya. Dia menyombongkan diri dengan pakaian tersebut. Tiba-tiba Allah menenggelamkan dia ke dalam bumi. Dan dia terus turun dan bergoncang-goncang di dalamnya hingga hari kiamat. Hadis sahih. Nabi SAW cerita dulu-dulu ni ada orang yang jalan celah-celah orang pakai dua helai sombong, belagak. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu belagak dengan apa tu? Tu baru belagak dengan pakaian dia tu. Allah buat apa? Bagi tenggelam dalam dunia, dalam bumi. Dia duduk bergoncang-goncang dalam bumi tu sampai hari kiamat. Ini bukan maksudnya sallallahu alaihi Muhammad tak boleh duduk pakai pakaian segak.
Bukan pengharaman itu pada segaknya pakaian, tetapi pengharaman itu pada sombongnya berpakaian. Boleh jadi orang yang berpakaian dengan pakaian orang saleh tapi dia sombong. Pakai jubah, pakai serban. Tapi dia kata apa? Inilah, tengok macam mana orang berpakaian dengan pakaian sunnah. Hampa tu bila ni masuk neraka belakang ni. Aku seorang saja masuk syurga. Sebab tengok pakaian ni, pakaian sunnah. Dia pun sombong dengan pakaian sunnah dia. Maka itu pun haram untuk dia. Haram tu pada perangai dan perbuatan dia. Bukan sebab pakaian tu. Tapi orang ni dia pakai pakaian dan dia sombong dengan pakaian dia. Jalan celah-celah orang. Selesai mat. Akhirnya apa jadi? Allah tenggelamkan dia. Dia duduk bergoncang-moncang kat bawah tu. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Al-Bukhtari, seorang ahli yang ibadah, dia pernah jumpa seorang lelaki daripada keluarga Ali yang berjalan dengan berayun-rayun tangan dia. Oh, ni maksud jalan action lah ni. Jalan berayun-rayun tangan ni. Macam tu. Kata Al-Bukhtari, dia berjumpa orang ni. Jalan sombong. Lalu dia berkata, wahai fulan, dia tegur direct. Dia tegur lah, dia bolehlah tegur. Kita ni tak boleh nak tegur orang tu, orang marah. Saya Muhammad. Kita tegur sikit, marah kita balik. Lepas itu saya tegur juga. Ada seorang tu hari tu ni, dia sallallahu alaihi Muhammad. Dia buat lukisan, dia buat macam cat sikit dekat lantai rumah dia buat tapak kaki gitu. Lepas tu dia beli hadiah-hadiah, dia balut-balut hadiah-hadiah tu dia letak tepi-tepi tu banyak-banyak. Kemudian dia pun sallallahu alaihi wasallam tulislah dekat post dia dekat Instagram dia ke apa. Dia kata apa? Buat tapak kaki Santa Claus. Nak ambil hati anak-anak. Esok bangkit-bangkit tengok ada hadiah. Nak beli jiwa. Jadi subhanallah kita pun sallallahu alaihi Muhammad nak beli jiwa. Kita pun tengok dia ni orang siapa? Tengok lah orang Islam. Yang ni orang kafir punya perayaan yang kalau buat pasal apa? Kita pun nasa tegaklah nasihat apa semua. Weh depa kata kat kita pula. Tak faham lah, kolok lah macam-macam. Lah ni payah nak tegak lah ni. Tak boleh tegak. Kalau kita tak tegak, siapa nak tegak ni? Lalah endapnya apa? Siapa pun tak tegak. Tu ulama sebut, dalam riwayat sebut, antara benda pertama yang Allah akan tarik dekat dengan kiamat. Jihad pertama yang akan ditarik, yang akan diangkat oleh Allah menghampiri kiamat ialah jihad mengajak kepada jihad amar ma'ruf nahi munkar. Di antara benda yang Allah tarik di hari kiamat ialah orang Islam tak ajak orang buat baik, tak halang orang buat munkar. Saya ingat dah jadi dah lah ni. Padahal tanggungjawab untuk ajak orang buat baik dan halang orang buat munkar ni semua orang Islam, bukan tunggu ustaz apa. Sampai lah ni ustaz pun tak boleh nak sebut dah. Betul siapa nak sebut? Dia nak sebut. Tak tahulah tuan-tuan. Sama naik lah ni. Yang baik pun sama, yang baik pun naik, yang tak elok pun naik. Bapa ketika lah ni seronok saya pasal banyak program-program maulid secara besar-besaran dibuat. Dekat Melaka baru ni dia pun buat 30 hari bulan baru ni. 30 hari bulan baru ni dekat 50,000 ke 80,000 orang yang mai. Penuh dekat dataran tu, seluas-luasnya tu. Dalam Sahabat tu 80,000 maulid. Merata-rata tempat ni. Pada hari yang sama saja ada berapa tempat. Di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di besoknya tu kami buat dekat Stadium Melawati. Buat dalam stadium tu maulid. Penuh stadium, tak kurang 20,000 orang. Full stadium. Malam sambut tahun baru. Saya pun ada sekali. Seronok salli semua kan. Syok maulid banyak tempat-tempat program-program selawat-selawat ni ada. Tapi subhanallah, konsert pun banyak.
Sama naiknya. Dia duk main balik zaman rock dulu. Kan? Konsert rock ni. Duk main balik ni. Tahun ni naik. Kita tahu, kita pun dulu duk suka juga lagu tu. Bukan suka pergi konsert tu, suka rock tu dulu lah kan. Zaman dulu mak tu sehati tu. Kan saya. Jadi Allah kenal lah ni. Ni kumpulan ni. Geng-geng tu pun dulu ni, waktu saya sekolah menengah. Mereka dah ada kumpulan rock dah. Waktu tu mereka umur mereka lebih kurang 20 tahun lah. 20 berapa tahun. Lah ni mereka dah 60 lebih dah. Tapi mereka tu buat balik kumpulan-kumpulan tu balik. Pergi buat konsert-konsert merata balik. Dia main sama. Yang ni pun sama, ni pun sama. Sama naik. Saya risau satu benda. Yang lah ni yang saya risau. Saya duk sebut dekat sahabat-sahabat saya. Kita mula menormalisasikan kemaksiatan. Mula nak normalkan maksiat. Dulu orang-orang masjid tak pergi tengok wayang. Apabila ni orang masjid dah pergi tengok wayang dan dah okey untuk pergi tengok wayang. Kita tak kita macam mana? Saya tak kira orang kata kita ni sangat. Saya tak memperlekehkan usaha-usaha untuk memartabatkan filem-filem kita, bangsa kita, kan, daripada yang usaha-usaha daripada buat ni. Dan kita bangga juga bila dapat sampai berjuta-juta, puluhan juta daripada duk buat model-model filem-filem merepek-merepek tu. Baik kita ada filem kita sendiri. Dia nak ni. Ni ada yang terbaru pula ni, pasal askar apa semua saya duk tengok duk keluar dekat dalam Facebook ni. Semua antara filem yang dijangka akan meletup lagi. Lagi satu tu yang kartun yang dah pergi international level tu, dah dapat sampai top 10 dalam blockbuster dunia. Hebat. Makamato ke apa, saya pun tak tahu nak sebut. Sampai ni tak nak sebut lagi. Apa dia, tahu tak nama macam mato. Apa nama apa? Nama apa? Faham tak Ustaz? Mereka semua buat tak tahu. Tanya makcik-makcik memang tak tahu lah. Ajinomoto dia pun tahu lah makcik-makcik ni. Subhanallah. Kan kita okey. Tetapi saya takut nanti sampai ke satu tahap, bukan setakat yang ni, orang akan menormalisasikan Salih Asy Muhammad dan jadi okey untuk siapa pun untuk bertengok wayang. Dah biasa, benda dah biasa masuk. Baru ni sembang dengan Salih Asy Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Untuk sembang dengan seorang tu, dia kata apa? Dia pergi bawa anak dia tengok wayang. Saya kenal anak dia duduk tahfiz, pakai niqab ni, budak perempuan. Salih Asy Muhammad. Lepas tu tanya, dia pergi tengok wayang pakai niqab ke? Pergi tengok wayang pakai niqab tu. Dia sampai setahap dah okey, dia akan jadi okey menormalisasikan dia. Dan satu hari orang akan menormalisasikan juga konsert bila ada penyanyi-penyanyi konsert ni dah mula cenderung kepada kebaikan, nampak dia macam hijrah. Tapi dia start masih buat konsert dia. Dan kita terpaksa okey, dan akhirnya orang dia dah berhijrah dah, tak apa kita pergi. Tapi percampuran lelaki perempuan masih ada lagi apa semua. Macam itulah, itu fitnah ni lah. Nak buat macam mana? Tapi kita tak boleh nak kata apa. Antara benda paling awal yang akan dicabut di akhir zaman ialah jihad menghalang mungkar. Orang dah tak buat dah. Orang dah tak menghalang dah mungkar. Kemungkaran ni ada aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dia tegur orang ni. Siapa nama? Al-Bukhtari ni, dia tegur seorang lelaki yang berjalan dengan tangan dia hayun-hayun dia, lalu dia berkata apa? Wahai fulan. Dia tak kenal nama, dia panggil itulah. Hai fulan, sesungguhnya yang dia memuliakanmu dengannya tidak akan berjalan seperti itu. Sesungguhnya yang dia memuliakan kamu dengannya, Salih ala Sayyidina Muhammad, dia tidak akan berjalan seperti itu. Bila Allah muliakan seorang tu, Allah angkat seorang tu, kalau dia tu mulia di sisi Allah, dia takkan jalan sombong macam tu. Sayyidina Muhammad. Semenjak daripada hari itu,
orang itu tidak berjalan seperti sebelumnya. Bila dia dapat teguran tersebut, dia tak berjalan macam tu lagi. Dan Allah berfirman, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wala tusa'ir qaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah Luqman ayat 18. Surah Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan muka kamu daripada manusia kerana sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tak suka kepada orang yang sombong lagi membangga diri. Tu pegang ayat tu elok-elok. Pegang ayat tu kemah-kemah. Kita nak Allah cinta kat kita, suka kat kita. Allah tak suka apa ni? Jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong. Kita rasa kita hebat, orang tertentu sahaja yang boleh bercakap dengan kita. Kadang-kadang kita duduk madrasah ni bagus jugalah. Bagus macam mana? Tak ada, rasa macam tak ada ruang kau nak sombong-sombong. Duduk rumah kita tu adalah kod-kod semua kod-kod lah. Tapi dia action kod lain pula. Duduk mana lah ni? Aku duduk madrasah lah ni. Mak ni. Kami duduk madrasah ni. Kira qiyam mulai tak tinggal lah. Wah, action kod tu pula payah juga. Dia riak pula lah. Allahumma salli ala macam. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan duk paling muka kamu daripada manusia yang lain kerana sombong. Dan subhanallah, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Allah tak suka orang yang sombong dengan orang sallallahu alaihi wasallam yang membanggakan diri. Ibnu Abbas berkata, dia mengatakan, janganlah kamu menyombong diri hingga kamu meremehkan orang lain dan memalingkan wajahmu daripada mereka ketika mereka mengajakmu berbicara. Dia punya sombong sampai tak mau tengok muka orang. Assalamualaikum tuan. Assalam. Apa tuan? Sihatlah. Oh, kemal. Orang tengok kulit tu, shit Antara adab kita cakap dengan orang tengok muka dia. Orang yang kalau bercakap tak mau tengok mata orang ni, tahu pasal apa? Belah hantu raya. Orang tu kata nak mata liau tu orang tu belah hantu raya tu cakap. Kita kalau sembang ke orang, tengok muka orang, beradab. Saya Muhammad. Salam, tengok mata orang, tengok muka orang, salam, tengok. Senyum. Orang sombong ni antara sifat dia bila cakap dengan orang dia tak mau tengok muka. Dia tengok boleh. Pasal apa? Pasal dia berasa macam orang tu dia tak layak untuk pandang muka orang tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tengok tu Nur Hashimah kata apa? Ada orang apa? Ada Nur Haimah kata ada ustaz lagu tu dia rasa dia mulia pandang dengan ekor mata kita, tak pergi masjid dan surau, tak berapa nak buat baik dengan kita sebab kita bukan geng dia. Sedang kita ada hal kat rumah yang lebih penting, contoh jaga ibu ayah atau suami yang sakit, kita sangka baik kat dia lah. Kita sangka baik kat dia jugalah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang kita sebenarnya kita macam ni, Bila kita buat sesuatu, kita akan bersangka orang akan macam mana? Orang tak faham kita. Pada orang faham aja. Kadang-kadang kan. Kita rasa macam orang pandang sinis kat kita. Pada orang tak rasa macam tu pun. Pasal apa? Pasal kita duduk satu posisi yang kita rasa macam, tu faham maksud saya? Kita tak boleh main masjid contoh. Hari tu kita sakit perut, kita betul itu. Lepas tu sekali bila orang lalu kita rasa, tu mesti kata kat aku tu. Dia bukan faham aku ni. Aku tak pergi masjid pasal sakit perut, takkan aku nak pergi habaq semua orang. Padahal orang tak ada apa pun dengan dia. Orang tak perasan pun kata dia tak ada. Seminggu dia balik rumah, orang tak tahu pun kata dia tak ada di madrasah. Contohlah. Dia tak rasa. Faham tak ni? Orang tak rasa apa. Tapi kita duk patut nak ubah sangka tu daripada kita duk sangka dia macam tu. Kita betul diri kita lah.
Ya. Akhirnya kita rasa, semua orang tak suka kat aku. Semua orang benci kat aku. Semua orang pandang lekeh kat aku. Padahal orang tak rasa apa pun. Kita sendiri duk buat sakit diri kita dengan sangkaan-sangkaan kita. So, kita tak sah. Saudara Syekh Muhammad. Noreha kata tak payah bagi tahu dunia tentang hal kita, janji Allah tahu. Betul? Cukup. Baik, Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Qatadah berkata, janganlah kamu meremehkan orang fakir dan hendaklah orang fakir dan orang kaya itu sama di sisi kamu. Oh tu nak ajak tu. Orang kaya ke, orang miskin ke? Nah, orang kaya ke, orang semekin makan semekut duduk semejit. Tu orang utara cakap. Semekin makan semekut duduk semejit. Gitu. Naik semekat. Tambah sikit. Orang semekin makan semekut, naik semekat, duduk semejit. Gitu. Sama aja pandangan dia, Saudara Syekh Muhammad. Dengan orang kaya, jumpa orang kaya tak berasa megah, jumpa orang miskin tak rasa lekeh. Ini baru orang tak sombong. Itu di antara panduan dia. Tapi kita masih sifat lagu tu lah. Jumpa orang miskin lah saja. Jumpa orang tak ada apa-apa, kita rasa macam lekeh. Kita rasa lekeh. Bukan kita rasa dia lekeh. Kita rasa macam bila kita duduk dengan dia, kita jadi lekeh. Bukan kita berasa kita duduk dengan dia, kita jadi lekeh. Kita bila duduk dengan dia, kita rasa kita sombong. Kita rasa kita ada semua, kita rasa kita. Lepas tu kita rasa pula orang tengok kita lekeh pasal kita duduk dengan dia. Bila kita duduk dengan orang kaya, kita rasa kita hebat. Pula tu, kita rasa kita hebat dipandang orang lain. Tapi kita rasa kita lekeh bila kita duduk dengan dia. Aku ni tak ada apa, dia dah kaya. Lepas tu kata Imam Ghazali rahimahullah, man jalasa ma'al aghniya, siapa yang suka duduk dengan orang kaya, maka Allah akan menambah jadahullahu ta'ala, Allah akan menambahkan kepadanya sallallahu alaihi wasallam sifat sombong. Dia sendiri sombong, padahal dia tak ada apa pun. Dan bercita-cita kepada dunia. Akhirnya dia nak apa? Dia nak dapat macam mana orang tu dapat. Tengok orang tu pakai kereta besar, dia bukan ada apa pun. Tapi dia nak jadi macam orang tu pasal apa? Tu contoh dekat depan mata. Endapnya dia tinggal benda akhirat dia jadi macam orang tu. Itu teringat Syekh Nuruddin cerita, dia ni orang pergi ambil dia naik kereta Mercedes, Sayyidina Ali Muhammad. Sayyidina Muhammad. Nah, betul ya Durrah. Bila kita duduk dengan orang miskin, patutnya kita rasa apa? Syukur. Dengan apa yang kita ada. Betul, alhamdulillah. Tapi kita jadi macam mana? Kita jadi sombong. Jadi sombong lah. Syekh Nuruddin hari tu orang pergi ambil dia dengan kereta hebat. Tutup guru ni yang mai je selalu orang akan pergi ambil dengan kereta hebat-hebat lah. Lepas tu semua lah kita sampai dekat R&R. Sampai kat R&R, kereta tu berhenti jauh sikit. Dia kata, berhenti dekat sikit dengan orang tu. Orang nampak. Bila turun tu lagi, nampak kita turun kereta hebat tu. Dia kata, jahat sungguh lah. Dia kata. Tu dia tu dia kata. Dia cerita sendiri, saya belum sampai dia cerita. Padahal bukan kereta dia pun dia kata. Tapi kita sendiri rasa sombong. Padahal bukan kereta kita pun, kereta orang. Orang bagi tumpang kereta. Nak cerita, hak orang pun kita jadi sombong. Bila kita duduk dengan orang macam tu, kita sendiri akan mengangkat diri kita. Kita nak jadi macam dia. Jalan pun sama macam dia. Kata pun nak tunjuk macam kita ada sama dengan dia. Tapi kita bukan ada apa. Ingat, Qatadah kata apa? Qatadah kata apa? Jangan kamu meremehkan orang miskin. Dan hendaklah orang miskin dengan orang kaya ni sama aja sisi kamu ni. Sama aja. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW, dia berkata, berapa banyak orang yang hanya memiliki 2 pakaian usang. Berapa ramai orang yang dia memiliki 2 pakaian usang. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada yang peduli dengan dia. Seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, pasti akan terkabul. Ada orang macam tu. Tersudut stesen lah kita ni. Kita ada baju hebat ni. Pakai baju hijau, putih macam bendera je. Sallallahu Muhammad. Kak serban, jubah elok pakai. Ada kenderaan kereta yang kita ada tu.
Sombong apa hangpa ni? Tahu dah ada orang tu pakai dia ada dua pakaian lusuh aja. Orang pun tak peduli kat dia, tapi bila sebut ya Allah saja Allah makbul dia. Kita minta Allah tak makbul lagi. Dosa banyak, makan tak apa-apa. Semua apa? Itu Nabi SAW sebut. Berapa ramai orang yang hanya ada dua pakaian usang dan tak ada orang yang peduli dengan dia. Tapi seandainya bersumpah dengan nama Allah, pasti akan terkabul. Kalau dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon syurga kepadamu, nescaya Allah akan memberinya syurga dan tidak memberinya dunia sedikit pun. Untuk ya Allah minta syurga, Allah akan bagi dia syurga. Tapi dunia tak dapat. Abdullah bin Mubarak berkata, ketahuilah berapa banyak orang yang mempunyai dua pakaian usang esok di rumah. Berapa ramai orang yang mempunyai pakaian usang, tapi esoknya, Sallallahu Alaihi Muhammad, dia akan mendapat permaidani terhampar dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Kilauan cahayanya datang berturut-turut di sekitar istananya dan kebun-kebunnya selalu memandang dirinya. Ini apa? Dapat syurga Allah. Dapat syurga Allah. Dunia tak ada apa, miskin tak ada apa. Tapi ke akhirat nanti bila dia pergi sana, semua kenikmatan tu akan ada pada dia. Kita lagi lambat. Lagi soal lagi banyak. Satu ada, Allah tanya satu, dapat mana? Beli tang mana? Sumber main mana? Belanja ukut mana? Satu. Dua kali tanya. Tiga kali tanya. Berapa banyak duk ada? Berapa banyak nak menjawab? Dia lagi banyak ada, lagi banyak jawab. Ada orang dia tak mau nak dijawab, tak mau nak menjawab. Abu Darda radhiyallahu an, kaya raya sebelum masuk Islam. Ada rantaian perniagaan dia sangat besar. Bila masuk Islam, tinggal semua. Tak mau. Pasal apa? Aku nanti janganlah salah sangka, dia kata. Waktu tu dia jadi governor. Jangan salah sangka. Aku ni tengah buat sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Aku ni tengah buat Allahumma salli alaihi Muhammad satu istana di syurga. Aku tengah buat satu istana. Semua barang-barang semua pindah pergi sana siap-siap dah. Satu nanti bila sampai waktu nak pergi tu aja senang. Tak ada nak soal-soal banyak-banyak. Tak ada nak tanya-tanya banyak-banyak. Mana ni? Sahabat pun faham, oh tu istana dekat syurga tu. Tak mau nak soal banyak-banyak. Kita tak boleh nak lari daripada memenuhi keinginan hati kita ni kepada kebendaan dunia. Tak boleh lari. Apa yang kita nak, kita nak kena ada. Apa yang orang ada pun kita nak ada juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam surah sallallahu alaihi wasallam Al-Qasas ayat 76 sampai lepas itu cerita Qarun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Durah kata kita sekarang ni banyak juga pakaian usang, tapi usang sebab beli tak pakai-pakai. Duk simpan dalam almari itu ya tu. Allah SWT. Kita orang tu ada dua pakaian usang, angkat tangan doa makbul terus. Kita banyak pakaian usang. Simpan dalam almari. Bukan dua lai, banyak. Tu pasal beli tak pakai-pakai. Tak tu sampai jadi usang. Kononnya Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Dia menyatakan keimanannya kepada Musa. Kemudian dia mendapat kemegahan. Dia pun menentang Musa dan kaumnya. Itu kisah Qarun. Kunci-kunci gudang harta simpanannya sangat berat, mesti pun dipikul oleh orang yang ramai. Kegembiraan yang terlarang adalah tenggelamnya jiwa dalam keasyikan dan kebanggaan diri. Itu sifat Qarun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman-Nya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu seperti sallallahu Muhammad kebahagiaan di negeri akhirat. Surah Al-Qasas ayat 77.
Iaitu dengan membelanjakan ke jalan keredaan Allah. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu daripada kenikmatan dunia, iaitu berupa makanan, pakaian, minuman dan hal-hal yang lainnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, wahai anak cucu Adam, kamu tidak memiliki hartamu selain daripada apa yang kamu makan, lalu kamu habiskan. Itu harta kamu sebenarnya. Nabi kata apa? Wahai anak Adam, Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, harta kamu yang sebenarnya ialah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu telah habiskan. Itulah harta kamu sebenarnya. Lagi dia tak makan masuk dalam perut dia, lagi itu bukan harta dia. Boleh jadi harta orang lain. Tengok tu kat rumah ada banyak mana tu. Macam-macam ada kan. Salih Azim Muhammad. Siapa punya tu? Saya punya lah Ustaz. Esok mati jadi hak anak dia. Betul lah. Salih Azim Muhammad. Bukan harta dia. Akan jadi harta orang lain lah. Yang betul-betul dia punya apa? Yang dia dah masuk dalam perut dia, dia makan. Dia dah guna sampai rosak dah. Tu dia baru dia punya. Salih Azim Muhammad. Atau Salih Azim Muhammad. Salih Azim Muhammad. Yang kamu kenakan, yang kamu pakai, lalu lusuh sampai habis, sampai rosak. Itu harta kamu. Atau yang kamu sedekahkan, lalu kamu habiskan. Sedekah, tak ingat dah habis. Itu harta kamu betul-betul. Itu harta kamu. Duduk kata, sayang kat gelang emas. Sayang, nak simpan, jadi harta kita betul-betul, sedekah. Saya jumpa kan, tuan-tuan, yakin tak ni? Yang mana kita sedekah tu hak kita? Yakin tak? Kalau yakin bagi ya. Tak sungguh. Sungguh. Kalau yakin bagi. Sayang pula tak bagi. Pakai dululah. Takut pakai tak ada nak bagi. Hebah. Tak hebah. Hebah bersyarat. Saya serah ni siap-siap kat madrasah. Hebah siap. Tukar nama siap-siap dah. Cuma boleh minta izin tak? Saya nak pakai tumpang hidup. Mati ambil. Kalau wasiat, dia akan jadi 1/3 saja yang layak dibagi. Selebihnya akan jadi faraid. So, wasiat semua ni untuk madrasah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Abang Pak Hakim kata baju seluar yang lusuh tak boleh pakai dah, zaujah buang je. Betul tu? Itulah hak kita betul. Kalau tuan-tuan wasiat seluruhnya untuk madrasah ke untuk apa? Nanti bila mati dia hanya valid 1/3 aja. 2/3 tetap akan jadi faraid. Kalau ni hebah siap dengan bersyarat. Kalau bersyarat maksud bagi transfer dah. Cuma minta izin untuk pakai sementara hidup. Lepas dia meninggal, dia akan automatik. Yang terkesan saya ni semalam, saya jumpa seorang kawan saya. Dia ni orang bukan Islam, Cina. Saya tak tahu dia Kristian ke dia Buddha, saya tak tahu. Saya cuba nak tanya-tanya dia. Nak tahu kan. Hari itu sambut Christmas kan. Dia kata saya mana ada sambut Ustaz. Saya mana ada sambut. Pasal saya kerja. Christmas pun saya kerja. Tahun New Year pun saya kerja. Raya sebut raya semua saya kerja. Pasal apa? Saya nak cari duit. Orang kaya tak apalah, tak payah kerja. Lepas tu balik pukul apa ni? Balik kerja sampai rumah pun dah pukul 9 malam. Tiap-tiap hari kerja sampai pukul 9 malam, saya terus duduk. Saya bukan jenis minum-minum punya orang. Saya ni orang baik. Dia kata saya orang baik. Saya bangun pun awal. Pukul 5 saya sudah bangun. Saya exercise, saya jogging, saya breakfast, saya pergi kerja. Itulah hidup saya setiap hari. Saya bangun pagi awal, saya berjalan, saya pergi breakfast, kemudian saya pergi kerja. Saya balik pukul 9, saya pergi sampai rumah, saya tidur. Saya tak buat jahat. Tahu pasal apa? Pasal saya nak balik lepas saya mati, saya nak pergi tempat baik. Kalau saya buat jahat, saya nanti pergi tempat tak baik. Saya tak mau. Dahlah hidup kat dunia susah. Pergi ke akhirat, pergi lepas mati pula, pergi tempat tak baik pula. Rugi.
Baik saya dekat dunia, tak apa saya susah. Nanti selepas saya mati, saya pergi tempat baik. Saya dengar tu, saya terus jam. Kita tahu pasal dia takkan pergi tempat baik. Pasal dia bukan Islam. Tengok ni. Padahal dia yakin sungguh, kalau dia buat baik, nanti dia akan pergi tempat baik. Sebab tu iman dia kat sana. Iman dia pada agama dia. Tengok ni. Kita patut lagi beriman lebih pada dia macam tu. Aku buat baik ni, aku akan dapat tempat baik kat sana. Patut. Pasal itulah nak buat baik. Pasal itu aku nak sedekah. Pasal Allah janji duit sedekah ni takkan hilang, dia takkan habis. Tapi kita tak berani nak sedekah. Pasal kita tahu dia habis. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Selain daripada itu akan lenyap dan ditinggalkan untuk manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita berhenti tang tu, insya-Allah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada hadis yang pertama, insya-Allah. Cukup sekali itu, aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.